Kadang saya heran tu penceramah cerita sunnah minum go. Sama balik sunnah Nabi. Tak faham tu. Nah, marah pula tu menyampah ada. Ada kecil hati buat ni kan. Inilah ustaznya menjaga cara minumnya. Tuan-tuan sekalian. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Opek dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga semua aktivitas yang akan kita kerjakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini yuk kita ngaji bareng bersama saya kepada Ustadz Badlisah. Masya Allah luar biasa sekali Ustadz ini juga ya. Saya pengen banget ngaji bareng pada beliau, pengen ngaji langsung juga. Karena kenapa? Karena beliau juga banyak ilmu yang beliau sampaikan kepada masyarakat, kepada kita semua. Seperti biasa, bagi Anda yang ingin melihat video aslinya silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi Anda yang mau ngaji bareng bersama saya, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and cikidot. Waktunya kita ngaji. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Terima kasih sahabat saya, pengurusi majlis yang saya hormati, yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Colonel Nur Azman bin Muhammad Noor, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Pertahanan Nasional. Seterusnya yang saya hormati juga Major Dr. Daud bin Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Islam UPNM. Seterusnya yang berusaha Encik Muhammad Hassan, Pengurus Besar Operasi PPZ Mawib. Tidak dilupakan kepada yang berusaha Encik Kamarudin bin Ali daripada Grup Islamic Banking. Dia tulis, dia pok-pok dia, aku tak faham baca sebenarnya. Grup Islamic Banking, bank mana? Bantai lah ya. Seterusnya yang bahagia juga yang berusaha. Tak sama nota, serupa je. Sama. Awak baca dah. Baca je lah. Seterusnya yang berusaha, ni kenal lah, Cik Khairul Azhar Samsudin, Penolong Pengurus Besar Operasi Luar PPZ Mawib. Seterusnya seluruh warga PPZ Mawib, seluruh warga UPNM, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, puan-puan dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Anak Cina memakai puan-puan singlet. Itu apa ya? Saya memakai singlet tahu pergi arti kedai. aslinya itu apa. Kalau tidak kerana jalan berbelit-belit tadi dah saya sampai. Enggak tahu. Pihak urus dia beritahu dia menunggu saya di pintu gerbang. Saya tak tahu UPNM ni banyak pintu gerbang. Jadi kita ngarap ke beriman pada Haji Wazi pagi-pagi ni. Weh ni Kuala Lumpur, hujan, harap ke dia, mana dia tunjuk kita ikut je lah. Masuk apa sunyi, ikut lenseng, sengleng tah mana jalan tak tahu. Tengok yang jaga orang perempuan je, belakang sekali. Naik asrama ada kereta kebal lama apa semua. Kat mana dia hantar aku ni? Lupa ikut pintu belakang rupanya. Tapi Alhamdulillah dapat juga kita bertemu dalam kesempatan ringkas. Saya mohon izin untuk berdiri sebab dia mengajar, dia kena lebih tinggi daripada orang mengaji. Sebab mengajar ja baris atas, mengaji ji baris bawah. Jadi dia mengaji kena duduk bawah. Dia tak boleh bawah sama macam orang mengaji. Tajuk kita adalah jutawan akhirat. Di negara kita jutawan ramai. Betul. Yang sempat direkodkan dan sering diwar-warkan ada 10 lah. Yang terkenal sekali jutawan di negara kita ini, pertama namanya Tan Sri Robert Kwok Hock Nien.
Robert Kok Hok Nian ni kaya, kekayaannya mencecah 11.3 bilion US dollar. Convert duit Malaysia kurang lebih 37-38 bilion lah kekayaan dia. Namanya kok. Dia termasuk dalam senarai ya? 110 orang paling kaya di Malaysia. Pengurusi Kuok Group and Carry Group kaya betul. 11.3 bilion ni besar. Orang kita tak kenal bilion. Orang bank kenal bilion. Orang politik dia kenal bilion. Kita tak kenal. Bilion ni besar. 1 bilion bersamaan 1,000 juta. Allah. Kalau ada 11 bilion, 11,000 juta. Kalau kita pergi bank, ambil duit RM1 tiap saat. RM1 non-stop, jangan berhenti. RM1. Proses RM1 per saat memakan masa 33 tahun untuk kumpul 1 bilion. Itu sedang buat perabot kursi meja, kepala serabut, duduk saja. Tak ada kerja pun. RM1. Nak kumpul 1 bilion. Saking banyaknya uangnya. Proses ya Allah. yang sama RM1 per saat untuk kumpul 1 juta, proses yang sama memakan masa 30 hari. Jutawan ramai, bilioner tak ramai di negara kita. Nombor 2 terkaya di Malaysia, Tan Sri T Patranandam Ananda Krishnan. Dia punya kekayaan dia mencecah 9.7 bilion US dollar. Kalau duit kita, banyak lah. Dia ni dalam dunia dia duduk tangga 129 terkaya sekali di dunia. Malaysia dia duduk nombor 2. Founder kepada Usaha Tegas Niam Berhad. Syarikat dia yang popular sekali, kita lah yang jadi pengguna paling tegar. Astro, Maxis dan pelbagai lagi. Termasuk TGV, Tanjung Golden Village, tengok wayang, tu semua dia punya. Kaya. Nombor 3 paling kaya di Malaysia, jutawan namanya Tan Sri Kwek Leng Chan. Kwek Leng Chan ini sebab apa dia kaya? Dia toke Hong Leong Group, Hong Leong Bank. Kekayaannya 5.6 bilion US dollar dan dia orang ke-265 terkaya di dunia. Orang keempat paling kaya di Malaysia namanya Tan Sri Dr. Teh Hong Piao. Teh Hong Piao. Kenapa dia kaya? Dia ni CEO Public Bank. CEO Public Bank, saya fikir ramai di sini yang buat pinjaman dengan Public Bank. Dia 5.4 bilion US dollar dia punya kekayaan. Dia orang ke-277 terkaya di dunia. Orang kelima paling kaya di Malaysia namanya Tan Sri Lee Shin Cheng, toke IOI Corporation. Kekayaannya 4.6 bilion dan dalam dunia dia duduk ranking 352 terkaya di dunia. Allah. Nombor 6 terkaya di Malaysia namanya Tan Sri Yoh Tiong Lei, YTL Corporation. Anak-anak ni yang Francis Yoh apa semua itu. Kaya 3 bilion US dollar dan dia orang ke-603 terkaya di Malaysia, di dunia. Dari nombor 1 sampai nombor 6, 6 ni tak pernah sembahyang Jumaat, tak pernah pergi Mekah, tak pernah bayar zakat. Tak tahulah kenapa. Orang non-Islam semua, ya Allah. Tak tahu, rasa macam baca senarai orang kaya di Hong Kong rasanya. Seorang habuk tak ada, orang ada bin. Adalah seorang datang nombor 7, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Itu pun bukan Proto Malay macam kita. Al-Bukhari mana Arab lah, Arab. Arab Proto Malay. Proto Malay ni maknanya Melayu Nusantara. Yang spek dia hidung umpama jambu madu di belah dua. Tak ada lah. Dia tuan-tuan kalau nak tahu tuan-tuan ni Melayu asli ataupun tidak, tengok hidung lah. Kalau hidung ada tulang, tak ori lah, spicy nama dia. Kalau hidung ada tulang, campuran. Cek balik keturunan Malbari, Pakistan, Said, cek balik. Malbari lah biasanya. Tapi kalau original Melayu pakai spek mesti melorot. Pakai spek melorot, itu original. Sama ada Bugi, Jawa, Banjar, Bawean, Aceh, Mandailing, tu cek balik. Memori betul lah. Jawa pun cek lah. Banjumas, Magelan, Majumas, apa lagi ya? Magelan, Banjumas. Dia ada 2-3 lah yang Jawa punya suku-suku tu. Banjar lagi ada. Kalau Bugi, Aga-Gareba, Memaning, Silau, Bajeji, Madecing, Muah, macam-macam lah. Tu semua jenis pakai spek melorot lah jawabnya. Tapi Tan Sri Syed Mokhtar ni memang hidung dia terletak betul. Sangkut enga pun boleh, saya ingat. Dia memang kacukan. Mana pergi Melayu Proto Malay? Tak payahlah, panjang ceritanya nanti. Bila kita imbas kembali, kita nak jadi jutawan macam diorang ni, saya ingat mati hidup pun tak dapat lah untuk jadi jutawan macam diorang.
Tapi yang boleh kita jadi jutawan pada pagi ini adalah jutawan akhirat. Masalahnya sekarang orang kita, walaupun kita dah buat kempen pentingnya mencari harta dan mengumpul harta kekayaan, tapi dia ada masalah tak tahu didikan siapa, dia takut pula mengumpul harta. Sedangkan harta itulah yang paling mustahak sekali untuk kita bantu dua perkara dalam melaksanakan Islam. Pertama buat haji, yang kedua buat zakat. Tanpa harta tak merasa kita nak buat dua perkara ini. Ya, betul. Duit ni ataupun harta, dia memanglah, kita tak nafi ada orang tak suka duit, tak suka harta. Saya kahwin dengan awak bukan kerana harta. Biasa ayat klise kita dengar dalam drama swasta. Tapi barang perlu diingat, duit ni dia tak boleh bawa mati. Tapi kalau tak ada duit, rasa nak mati. Rasa. Imbas balik kita gaji masa raya hari tu. Sebelum raya dapat gaji awal, 40 hari kemudian baru gaji seterusnya. Orang kita berapa ramai jalan, tak berapa nak tegak. Orang puasa 6, dia puasa 60 hari pun ada. Duit tak ada, susah. 40 hari gap masa dengan gaji yang seterusnya. Duit raya anak berapa kali rolling lah. Duit RM1 isi minyak, tak ada lah. Duit tak ada. Rasa nak mati tu. Rasa nak mati. Itu yang jamuan raya kat mana asyik muka dia ada. Mana boleh peri-peri. Duit ni dia tak boleh beli kasih sayang. Tapi kasih sayang hilang kalau tak ada duit. Isteri kalau kita time dapat gaji naik pangkat, dia punya sayang kita lain macam. Dia hari biasa sayang, tapi hari kita ada duit, sayang dia lain. Penampilan dia pun lain. Pakai baju rima, tazir, macam-macam. Dia akan jadi lain bila kita ada duit. Dia panggil kita pun lain. Be. Bukan beruang. Be tu abang lah. Be. Dia panggil kita be. Cuba time kita tak ada duit, kena turun pangkat, buang kerja, kena tangkap macam-macam. Dia tak panggil be dah. Dia panggil bewok. Dia panggil be. Be ada tambah wok pula ujung. Bewok. Nanti bewok dia panggil. Duit ni memang tak boleh beli tidur yang lena. Tapi kalau tak ada duit, tidur pun tak lena juga. Duit ni tak boleh beli kesihatan. Tapi untuk sihat perlukan duit. Duit ni ialah dia tak boleh beli kebijaksanaan. Tapi untuk dapatkan kebijaksanaan kena dengan duit. Masuk UPNM melenggang tak bawa 10 sen, tak boleh belajar. Bawa lah sikit duit PABG pun jadi dah. Kena ada ke yuran sikit sebanyak. Baju putih, tie bukannya peri, semua kena berbayar juga akhirnya. Tak boleh melenggang. Sekarang ni zaman reality. Dulu universiti paling percuma di dunia namanya Universiti Al-Azhar. Saya mengaji di sana, yuran setahun RM3.75 setahun. Setahun tak sampai RM4, bayar RM10, keep the change je. Bayangkanlah. Tapi sekarang dah dah ada benda-benda lain yang kita terpaksa bayar. Beli buku, beli itu. Ada pula t-shirt I Love Al-Azhar. Ada benda dia suruh kita bayar. Kena begitu. Stiker kereta. Kod mana pun, walaupun duit tak boleh beli kebijaksanaan, tapi untuk jadi bijak kena pakai duit. Orang bodoh nampak cerdik kalau ada duit. Dan orang cerdik nampak bongok kalau tak ada duit. Ya. Kita ada double degree, master, PhD ada 4 PhD. Betul, duit tak ada, melepek tiang masjid. Nampak tak cerdik gini. Tapi orang belajar tak tinggi. Duit banyak, siang malam masuk TV mupas muka dia. Oh, jap gini. Macam biasa. Ngaji tak tinggi pun. Nampak dia berkuasa. Malaysia ni bapak dia punya ya. Maki sana, maki sini. Duit ni jangan main, dia ada gambar agung tau. Dia ada daulat besar punya. Duit ni dia kata-kata yang paling bernas sekali. Tak payah cakap banyak, hulur sikit gambar agung. Ini orang jadi segan dengan kita. Duit ni ialah, duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Itu sebab bagi rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa, orang Cina, bagi mereka orang yang cemerlang dalam dunia ni mesti ada 3 perkara. Dia dapat 3 perkara ni, dia manusia hebat. Shio, Hok, Lok. Shio maknanya umur panjang. Kalau umur pendek tak cemerlang lah. Yang kedua, Hok, harta mesti mau banyak. Yang ketiga, Lok, mesti ada kekuasaan. 3-3 dia ada, ini orang memang excellent. Kalau di barat,
manusia yang cemerlang kalau ada 3P, power, position and property. Kalau sahabat-sahabat saudara-saudara kita di Singapura, orang yang cemerlang itu mesti ada 5C. Pertama, cash, car, credit card, condominium, country club membership. Ada 5 perkara ini. Kalau pergi Minang, rombongan lelaki datang, rombongan perempuan tunggu dekat lift bawah dah, tunggu dah. Bayangkan orang begitu hormat kalau kita ada 5C. Masalah kredit kad dia tak perbankan Islam, tak Islam itu kita tak tahulah, panjang pula kan dia punya, jadi 6-7C pula nanti. Bagi kita orang Timur, termasuklah orang Malaysia, orang cemerlang mesti ada 3 ta. Harta, tahta, wanita. 3 ni kalau dia ada, dia orang hebat lah. Harta mesti banyak, tahta mesti ada 2-3, wanita pun sama juga. Kalau seorang, biasa sajalah. Ada sempat ya. Jadi kepada tuan-tuan yang memiliki keberanian, kemampuan, tahan maki, kuat gaduh, boleh tidur surau Petronas, silakan untuk carilah harta yang banyak, buat wanita yang banyak, buat koleksi. Dia poligami ini tidak wajib. Tak wajib, dia sunat saja. Sunat ni apa maksud hukum sunat? Sunat ni benda kalau buat dapat pahala, tak buat rugi. Itu sajalah. Tak dosa rugi. Kalau orang Jawa zaman dulu, saya bukan orang Jawa, saja cerita sajalah. Dalam falsafah Jawa, seorang yang hebat, yang boleh jadi pemimpin, dia mesti ada 3 perkara. Adigang, adikung, adikuno. Dia memiliki kekuatan dari segi mencari harta, ada dapat kekuasaan, dan ada adikuno, kepandaian. Artinya, saya minta maaf, mikrofon ni tarik suara lah. Biasa mikrofon membesarkan suara. Yang ni makan suara Kalau karaoke, 1 lagu je lepas ni, 2 tak lepas dah. Lagu iklim tak boleh ni. Lagu Piramli boleh. Dia tarik suara lah. Tak apa, nak habis dah ceramah. Sebab itu kalau kita tengok dari sudut pandangan Islam, sahabat Nabi semua memiliki harta. Dan harta yang mereka miliki bukan sedikit. Lebih banyak daripada Tan Sri Robert Kwok Hok Nien. Lebih banyak lagi. Kalau cerita jadi panjang. Mungkin di sini saya pernah sampai ke UPNM. Saya pernah pergi perpustakaan dia. Agak lengkap perpustakaan di sini. Dulu sini jadi tempat rujukan saya. Kerana master saya dulu adalah dalam bidang dasar pertahanan negara. Perbandingan dengan sistem dasar pertahanan negara zaman Nabi. Jadi saya banyak rujukan utamanya di sini. Perpustakaan dia memang lengkap. Ada satu buku yang tuan-tuan boleh cari di perpustakaan, adalah namanya kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun dia tulis satu kitab, kitab tu panjang, Al-Ibar wa Diwanil Mubtada' wal Khabar fi Tarikhil Arab wal Ajam wal Barbar. Kitab tu 7 jilid, tapi kitab Muqaddimah itu intro dia. Bayangkan dia punya intro dia sejengkal tebal. Macam mana buat tesis Muqaddimah setebal ini? Bayangkanlah, belum masuk bab 1, bab 2, baru Muqaddimah. Dia punya tebal itu dah macam satu kitab yang lain pula. Dalam Muqaddimah Ibn Khaldun tu saja, dia ada catatkan banyak perkara yang dia lihat punca jatuh dan bangunnya sesebuah tamadun. Pada muka surat 219, Ibn Khaldun ada senaraikan jumlah kekayaan ataupun harta yang dimiliki oleh para sahabat. Dia memetik satu kajian yang pernah dibuat oleh Imam Al-Mas'udi. Al-Mas'udi ini seorang ulama dalam bidang sejarah Islam. Dia catatkan berapa kekayaan yang dimiliki oleh sahabat. Jadi tuan-tuan, saya bagi kerja rumah sajalah. Pergi perpustakaan, cari Muqaddimah Ibn Khaldun, buka muka surat 219 je, tak payahlah buka muka surat lain. Ambil je lah gambar, balik baca di bilik masing-masing, selesai masalah. Dia cerita dalam tu Osman bin Affan berapa kekayaannya. Osman bin Affan masa hari dia mati dibunuh, ada kurang lebih 150,000 dinar dan ada 1 juta dirham yang dalam pegangan tangan bendaharinya ketika itu. Nilai hartanahnya di Wadi Al-Qura, ni dekat dengan Madinah, dan juga kawasan Hunain, dia punya properti tanah ketika itu bernilai kira-kira 2 juta dinar. Pada masa itu, Osman bin Affan. Osman memang kaya, tak ada orang boleh nafikan.
Sebab itu Nabi dalam ramai-ramai menantu dia, Osman paling dia respect. Kalau Ali, dia ni tak ada duit sangat, jadi Nabi biasa je lah dengan dia. Tapi kalau dengan Osman, Nabi ada protokol dia lain. Sebab ini menantu dia lain, dia kena hormati kedudukan. Menantu dia kan beli telaga Yahudi, punya orang lain tak mampu, menantu dia beli. Dia kata, panggil Man, bagi contoh, Man, try belilah perigi tu, bagi contoh kan. Beres lah. Tanya Yahudi, berapa harga perigi ni? Oh, mahal ni, lu tak ada wang, tak boleh beli, mahal ni. Yalah, mahal berapa? 1,500. 1,500, 3,000 aku bayar. Osman style begitu. Hidup tak ada tawar-menawar, double lagi harga. Kita kena tunjuk yalah, ada masa sakit hati, kita pergi pasar. Mentang-mentang kita macam orang kampung, nampak udang besar-besar, sebelah udang kecil-kecil. Kita pun tanya tokek ni berapa sekilo? Ini RM10 sekilo. Oh, yang ni berapa? Oh, ini mahal, tak payahlah, itu sajalah. Yalah, mahal berapa? Mahal lah 40 sekilo. Apa ingat aku tak ada duit? Bagi 3 kilo. Padahal duit pun tak ada juga semua, tapi sakit hati punya pasal. Balik menyesal beli 3 kilo udang, nak buat apa? Nak buat benda betul. Tapi beli tu beli sakit hati. Tanya pun tak boleh. Wah, hajar ingat kita ada duit. Mau 3 kilo. Balik mak marah, yang kak beli 3 kilo ngapa? Toke tu action sangat. Kecil-kecil dah samseng dah rupanya. Begitu juga dalam kitab Ibnu Khaldun itu, dia senaraikan kekayaan Abdul Rahman bin Auf. Kita selalu dengar Abdul Rahman ni dia memang kaya, tapi apa details dia punya kekayaan? Abdul Rahman bin Auf dia punya kaya memang luar biasa lah. Dia punya unta, kuda, kambing, semuanya juta-juta nilai dia. Dia ada kurang lebih 1,000 ekor unta, 1,000 ekor kambing, 1,000 ekor kuda, 3,000 ekor kambing. Cerita ceramah agama minum diri ya. Keluar panah betul pada muka. Oh, Nabi gini. Hendaklah kita mengikut Nabi gini. Minum gini tak senonoh macam ceramah. Oh, air Zam-Zam boleh diri betul. Air Zam-Zam ya. Tu kadang saya heran tu penceramah cerita sunnah ya. Minum go. Sama balik sunnah Nabi. Tak faham tu. Marah pula tu aku menyampah ada ada kecil hati buat mereka. Inilah ustaznya menjaga cara minumnya. Tuan-tuan sekalian, Abdul Rahman kaya. Dia masa dia meninggal, dia ada 4 orang isteri. Masing-masing isteri dia dapat pemberian khusus 80,000 dinar tiap-tiap seorang. Dinar ni duit besar. Maknanya kalau 80,000 dinar seorang, dalam 40.8 juta dia spend untuk bagi nafkah pada isteri dia saja. Ini jutawan lah yang orang-orang hidup zaman Nabi. Cuma persoalannya, kenapakah para sahabat dulu kaya raya? Sebabnya dia orang faham konsep menjadi jutawan ini. Macam kita sekarang, dah lah kerja, malas, tak nak pula jadi jutawan. Jadi rosaklah matlamat kita. Sahabat dulu mereka kerja bersungguh-sungguh, buat yang terbaik, dapat kekayaan, dan kekayaan itu tak masuk ke hati pun, sampai di kulit saja. Manfaat kekayaan itu dia gunakan betul untuk pembangunan agama. Dan ini yang sedang kita kempen di seluruh negara sekarang. Bahawa orang Islam dia kena bekerja kuat, bersungguh-sungguh mencari harta untuk mencipta kekayaan dia, tapi akhirnya kekayaan itu dia gunakan pula untuk nak membangunkan agama menerusi institusi-institusi yang ditubuhkan. Baitul Mal, majlis agama, macam-macam. Kalau budaya ini hidup balik, kita jadi kuat semula. Masalah orang kita ni dia tak nak jadi kaya. Masalah timbul pertanyaan, kenapa orang kita tak nak jadi kaya? Masalah pendidikan. Ini masalah pendidikan. Di agama kita ni basicnya dia tak larang jadi kaya. Ini asas. Kalau ada ustaz-ustaz beritahu jangan kaya, tak tepat. Bukan kata tak betul, tak tepat. Kita tak nafi ada orang suka bawa cerita Abdul Rahman bin Auf kaya, masuk surga merangkak. Paling kurang dia masuk juga surga. Masuk juga merangkak pun. Kalau daripada merangkak tidak, masuk surga tidak. Duduk tengah-tengah, mana kiri tidak, kanan tidak, lagi susah. Sebab itu carilah harta, kerjalah bersungguh-sungguh. 2 ibadah kita takkan mampu buat tanpa harta yang mencukupi. Haji, yang kedua zakat. Haji kalau harta kita tak sampai 9,980, tak merasa pergi Mekah. Itu minimum lah. 9980 tu maksimum simpan, minimum simpan di dalam tabung haji.
Cukup 9980, automatik dapat tawaran pergi haji. Tapi mungkin gilirannya lagi 20 tahun gitu, biasanya gitulah. Kalau baru ada 20 ringgit, itu lagi 60 tahun, 80 tahun, 1000 tahun lah saya ingat baru giliran dia. Itu haji yang paling bawah, muassasusah namanya, bukan muassasah, muassusah namanya. Macam tahun ni game muassasah, pergi haji berapa hari? Paling lambat dulu 44 hari. Sekarang 48 hari. Saya jumpa 2-3 jemaah dia pergi 51 hari. Bayangkan 9,000 punya pakej 51 hari. Kalau pergi suami isteri tak ada masalah. Kalau pergi suami seorang saja macam mana? Pergi seorang 51 hari, isteri tinggal di Malaysia. 51 hari. Itu kalau dah 51 hari, masuk hari ke 48 tu saya ingat pegang dinding tak rata dah masa tu. Tak faham, tak apalah, nasib langkah. Ada yang blur, tak apa. Tu ahli zikir dia lambat sikit, dah faham benda tu. Ahli zikrullah dia tak faham sikit. Tak rata dah pegang dinding ni, berbongga-bongga jadinya. Baik itu nak selesa lagi, sikit bayar mahal lah. Itu sebab harta ni sangat mustahak. Itu sebab Nabi kita pun ketika dia sebelum jadi Nabi, dia juga meniaga dan dia juga kaya. Sebab itu dia punya mas kahwin dengan Khadijah 25 ekor unta. Ini orang ada duit je boleh bayar mas kahwin begitu. Unta kalaulah takdir harga 5,000 seekor, kalau 25 ekor mana Nabi punya mas kahwin 125,000. Ingat dia tak ada duit. Cuma dia kena memilih antara nak jadi Nabi atau nak bisnes. Kalau dia buat dua-dua, rosak. Sebab kalau orang bisnes berdakwah atau orang berdakwah bisnes, dia ada dua cerita yang berbeza. Mendakwahkan bisnes itu bagus. Membisneskan dakwah itu punah. Jadi mana dia nak pilih? Jadi senang dia pilih dakwah sajalah, tinggalkan perniagaan. Boleh nak berniaga dalam masa sama dia berbisnes, dia dakwah, tapi payahlah main campur-campur, susah, pening kepala. Senang dia tinggalkan salah satu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, memang dalam riwayat dia sahabat yang tak kaya. Dalam cerita kita dengar, dia punya baju ada 17 tampalan, jahitan. Kita membaca sian Umar miskin. Tak. Dia baju dia ada 17 tampalan, tapi kuda dia paling mahal di tanah Arab. Dia jenis orang, ada jenis orang baju tak kisah, pakaian tak ada masalah, kenderaan dia particular. Ada orang begitu. Ada orang baju terlampau smart, jenis biar apa-apa asal bergaya ni, baju jangok dengan pesen apa semua, duit tak ada pun. Naik kenderaan awam, kulu kilir, naik Uber, naik apa, kereta pun tak ada, tapi jangok, memang smart. Ada orang baju tak kisah, tapi kereta mewah, dia nak selesa travel ke mana-mana. Maka dalam konteks Umar Al-Khattab, bajunya memang baju murah-murah, beli dia Kamda, beli benda begitu, tak kisah. Tapi kereta dia Bentley, tak main Mercedes, Alphard, kereta bawa jenazah ya Alphard ni, dia pakai Bentley. Bukan jenazah Islam lah, jenazah bukan Islam semua kan. Sedih kalau di tanah Arab tanya Ustaz Usni, S500 buat taksi. Dia pakai Bentley, dia particular tentang kenderaan. Jadi balik kepada kita orang Melayu ni, tak nak jadi kaya, masalahnya kerana kita dididik daripada dulu asalkan kaya jahat, asalkan kaya jahat. Saya nak betulkan persepsi. Tidak, carilah kekayaan, tapi kekayaan tu bantulah agama kita. Orang macam ni dia akan jadi bukan saja jutawan dunia, sampai akhirat dia jadi jutawan. Abdul Rahman bin Auf jutawan dunia, sampai akhirat dia jadi jutawan. 40 unta bawa barang dagangan bergegar Madinah. Terkejut Aisyah, apa sebab bergegar ni? Gempa bumi ke? Tak, umum mukminin. Abdul Rahman punya barang dagangan 40 kontena lalu bergegar Madinah, lalu ke highway. Kata Aisyah, patutlah Nabi sebut dia ni esok masuk syurga merangkak. Berlari orang jumpa Abdul Rahman. Wahai Abdul Rahman, berita baik untuk kamu. Apa hal? Umum mukminin beritahu Nabi confirm kau masuk syurga. Dia cakap macam mana? Dia kata Abdul Rahman esok masuk syurga, tapi dia merangkak. Sebab apa merangkak? Harta kau banyak lah, immigration nak cek kasta, nak dokumen macam-macam. Kata bukanlah sebab tak boleh masuk. Tak apalah, aku akan pastikan aku masuk syurga. Berlari pula lepas ini. Awak nak buat macam mana? Dia niat semua 40 kontena masuk dalam Baitul Mal. Dia serah ke Mawik 100% untuk dijadikan bantuan pada orang Islam.
Sekarang dia kata ini barang, aku jadi pertaruhan di akhirat, aku nak masuk surga berlari pula, kata dia. Sebab itu benda ni, kalau kita asal ada kekayaan, semua boleh buat. Semua boleh buat. Cuma sekali lagi masalah pendidikan. Saya ni peminat tegar P.Ramlee. Tanyalah geng-geng PPZ, dia orang pun tahulah kalau WhatsApp apa semua gambar, tahulah siapa. Kalau muka P.Ramlee tu tak adalah muka orang lain. Saya minat P.Ramlee, tapi ada bab-bab P.Ramlee yang kita tak bersetuju. Khususnya dalam bab dia nak mendidik orang Melayu mencari kekayaan. Kalau puan-puan, tuan-tuan bersetuju dengan saya, P.Ramlee dia punya filem, semua filem dia kalau watak orang kaya tu bukan dia yang lakonkan, maka watak orang kaya tu akan jadi jahat sejahat-jahatnya. Tapi kalau dia yang jadi orang kaya tu, baik lah jadi watak tu. Asal orang lain yang jahat, orang kaya lah. Apa buktinya? Tahun 1955 dia berlakon satu filem nama Penarik Beca. Dalam cerita Penarik Beca, dia jadi watak penarik beca, hero lah. Yang jahat siapa? Orang kaya Marzuki, lakonan Udo Omar ataupun Haji Bakhir. Memang jahat. Asal orang kaya, jahat. Tahun 1960 diarahkan filem yang menjadi masterpiece dia, iaitu Antara Dua Darjat. Dia berlakon jadi Ghazali, orang kampung, kerjanya main gitar, main piano, main benda. Itu hero. Yang jahat 3 orang tengku, Tengku Mukri, Tengku Karim dengan Tengku Hasan, lakonan Kuswadinata, Ahmad Nispu dengan S. Kadarisman. Yang jahat semua orang kaya. Hero dia, padahal kerja dia tolak kereta orang tu rosak je, terus jadi hero je. Orang dah tunang dah benda, curi hak orang, jahat. Dia didik kan macam ngata P.Ramlee, keluar pula P.Ramlee kan. Tak nak cerita tak betul pendidikan itu. Begitu juga tahun 1961 31 Januari dia buat satu filem Alibaba Bujang Lapuk. Yang hero siapa? Alibaba. Kerja apa? Mana ada kerja? Duduk rumah, bini marah, kerja malas, halau dari rumah. Dia kata nak kerja macam mana, tulang reput, kereng-kereng. Asyik-asyik suruh pinjam dengan abang dia. Yang jahat siapa? Kasim Baba. Kasim Baba lakonan S. Samsudin. Jahat lah orang kaya. Orang kaya jadi jahat. Tahun 1961, tahun yang sama, bulan Julai, P.Ramlee buat satu lagi filem, Seniman Bujang Lapuk. Dalam watak tersebut, yang hero 3 bujang lapuk nak jadi bintang filem. Yang jahat siapa? Tak lain tak bukan Sarip Dol, Samsing Kampung Dusun, anak orang kaya dalam kampung. Dulu saya pun heran, kenapa anak orang kaya dengan anak penghulu mesti jahat. Kalau dulu, kalau cerita Seri Mersing, anak penghulu semua gangster. Sampai sekarang orang pandang, awak ayah kerja apa? Penghulu. Mesti jahat. Dulu punya pemikiran lah. Pada jawatan penghulu, jawatan pejabat daerah, sekarang tak ada apa dah. Tahun 1962 P.Ramlee buat satu filem, ni masterpiece dia jugalah, Ibu Mertuaku. Yang hero siapa? Dia lah, Kasim Selamat. Yang jahat siapa? Nyonya Mansur, lakonan Mak Dara. Mak Dara lakonan Nyonya Mansur kan? Keliru nama orang tua ni. Mak Dara lakonan Nyonya Mansur. Tak. Nyonya Mansur lakonan Mak Dara. Nama dia Mak Dara. Ala Kasim Mak Dara. Punya jahat mak mentua, dia bayangkan mak mentua. Padahal yang tak betul siapa? Kasim Selamat. Itu kan tunangan orang Dr. Asmadi. Dia pergi mengoraknya pula dah. Nyanyi sedap-sedap, yang ni si Sabariah pun tak sabar-sabar. Bergolek-golek dengar lagu. Teruja sangat dengar lagu. Jangan tinggal daku pun semua. Akhirnya mengorak. Ingat cerita tu ya? Ngorak-ngorak dapatlah. Benda tu Nyonya Mansur marah, lempar duit. Ambil duit, kau keluar pada rumah, kau bukan keturunan aku. Kasim Selamat dapat duit, apa dia buat? Ada buat mendelok. Bayar zakat jauh sekali. Dia pergi Pulau Pinang tu. Dah lah tak bayar zakat. Mungkin belum cukup sempurna pemilikannya ketika itu. Tak cukup haul. Dia pergi Pulau Pinang. Dia buat apa di Pulau Pinang? Dia bahan judi. Balik buka YouTube kalau tak percaya lah. Bahan tikam kuda pula dah. Stable kuda. Duduk hotel lama-lama duit tak ada. Isteri bising suruh kerja. Dia mana? Dia reti main muzik je. Akhirnya menyewa rumah. Menyewa rumah tak mampu sewa. Duduk pula bawah kolong. Bawah rumah saja. Sampailah isteri dia kena tu lari pada rumah. Dia menangis sampai buta. Akhirnya duduk percuma lah di situ. Mujur Pak Ali, tuan rumah tu bagi dia belah ihsan duduk. Pak Ali ni memang bagus lah.
Itu sebab Allah pelihara keluarga Pak Ali ni sampai sekarang tu. Jeruk Pak Ali apa semua tu daripada saya ingat keluarga dia tu juga agaknya lah. Yang jeruk tu berkat jeruk tu. Nak akan kempen pula dah untuk dia. Agakkan saya lah. Tapi tak tahulah, yang jahat cerita tu nampaknya mertua lah. Sebab dia orang kaya. Tahun 62 dengan tahun 63, P.Ramlee buat 2 filem sequel. Pertama tahun 62 dia buat cerita Labu Labi, 63 dia buat Nasib Labu Labi. Watak hero 2, Labu dan Labi. Seorang driver, seorang tukang masak. Yang jahat siapa? Majikan dia. Siapa nama dia? Haji Bakhir bin Lebay Kedekut. La ilaha illallah, buruk betul gambaran dia pada orang kaya zaman itu. Tahun 1964, filem P.Ramlee terakhir di Singapura sebelum dia merajuk hati ke Kuala Lumpur. Asal dia nak pergi ke Hong Kong, tak jadi, pasport tak lulus, dia pergi ke Kuala Lumpur. Tahun 64 dia sempat buat filem terakhir, Tiga Abdul. Cerita Tiga Abdul memang dia kau-kau bantai orang kaya. Paling teruk dimunculkan satu watak sadik segaraga, saudagar barang-barang purba. Ada 3 orang anak, Hamidah, Rasidah, Rapidah, Jalanda. Kahwin secara kontrak dengan anak-anak Ismit Ulama Raja, Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub. Punya jahat sidik segaraga, saudagar barang purba. Tapi dia, abang dia sapu semua duit. Wahid habis sapu duit, tinggal untuk Wahub satu rumah buruk saja. Nasib baiklah tengah malam mimpi, arwah ayah dia datang pakai serban molek. Wahai anak andaku, pergilah berjumpa dengan tuan magistrate, lawyer, namanya Sulaiman Akhlaqun. Pagi esok dia pun pergi Sulaiman Akhlaqun. Itu pendidikan, pentingnya wasiat. Jangan lupa wasiat. Walaupun duit tak banyak mana, tanah sekangkang kena juga sikit sebanyak. Awak tu dah tak ada anak lelaki, adik-beradik ramai semua nganga nunggu awak meninggal bila. Usahakan dapat anak lelaki supaya perhabiskan harta cepat sikit. Asyik perempuan dah 3-4 orang perempuan, seha sikit dapat anak lelaki ya. Supaya ngabihkan harta kita bila mati esok. Dia buat wasiat, pergi jumpa Sulaiman Akhlaqun. Cek rupa ayah dia kaya lagi. Ada tanah di Pakistan, Turkmenistan, Tajikistan, Gostan. Setan pun dia ada harta juga. Dan P.Ramlee buat cerita itu, Rusia belum berpecah lagi. Macam mana dia tahu bila pecah jadi stan. Ni panjang cerita, lain tahun kita ceramah. Tajuk The Brilliance of P.Ramlee, lain tahun lah kita buat. Tahun 68, P.Ramlee buat satu filem di Kuala Lumpur, namanya Ahmad Al-Bab. Pun sama juga. Yang hero siapa? Dia. Kerjanya apa? Syawal, gembala kambing. Kahwin percuma dengan Mastura. Dia ni siapa jahat cerita itu? Ayah pada Mastura, namanya Mashhud Al-Buaya. A.R. Tompe berlakon. Jahat sungguh A.R. Tompe. Setiap kali hari jadi dia wajibkan orang datang bawa hadiah untuk dia. Teruk sungguhlah. Siapa tak bawa hadiah suruh balik. Kita yang membesar dengan cerita P.Ramlee, kita rasa ni jokes, ini kelakar. Tapi kesannya adalah membawa pemahaman pada kita, kalau kaya, jahat. Dan saya ingat drama kita sampai sekarang pun begitu. Kalau saudara-saudari yang kaki menengok drama soap opera dalam TV Astro macam-macam, maghrib ataupun malam, asal kaya mesti ada jahat sikit. Tak kira lah suamiku encik bomba ke, suamiku encik suamiku staf UPNM ke, suamiku encik penceramah ke. Asal mak mentua tu kaya, muka semua mata-mata bercakap ni. Asal menantu tu miskin, semua itulah hero dan heroin lah dalam filem itu. Asal pak mentua kaya sikit, Tan Sri ke apa ke, tak tahu kenapa asal kaya jahat. Ini memberi kesan pada pendidikan. Sebab itu jom kita cari kekayaan, bawa harta kita ke akhirat. Bagaimana nak bawa? Saya ringkaskan begini. Ada satu makalah disebutkan, as-sadaqatu iza kharjat min yadi sahibha takallamat bi khamsi kalimat. Duit yang bila kita infakkan dalam bentuk zakat, dia akan bercakap dengan kita 5 perkataan. Ni saya ringkaskan saja ya. Pertama dia kata, kuntu saghiratan fakabbartani. Wahai tuan, dulu nilai saya kecil, sekarang nilai saya sudah jadi besar.
Macam kita sedekah, RM1 kita sedekah, Tuhan pahalanya dia tulis RM10. Beza. Pahala ni dia tak sama dalam matematik yang biasa. Kalau bulan Rejab boleh pergi sampai 70. Kalau bulan Syaban barangkali pergi sampai 700. Ramadan barangkali pergi sampai 1000. Sedekah di Mekah pergi sampai 100,000. Dia beza-beza lah. Dia jumlah yang bila kita belanja dengan pergi sedekah, dia lain nilai. Kalau kita belanja, benda tu harga RM1, beli RM1 lah. Sedekah tak. Bagi RM1, pahala tulis 10. Yang kedua, duit tu bercakap, kuntaharisi fa'an kuntuharisaka. Tuan, dulu Tuan jaga saya. Sekarang bila Tuan zakat, saya jaga Tuan. Dia jaga tang mana? Macam sekarang duit, bila ada dalam wallet, kita akan asyik raba, kejap jalan raba. Takut orang ambil ke apa ya. Handbag, kita check, takut orang ambil. Tapi bila kita sedekah, duit tu akan kata, lepas ni saya jaga Tuan pula. Dia jaga yang macam mana? Kata ulama', duit ni dia jaga kita pertama dari penyakit. Orang banyak sedekah dan zakat, dia bebas dari penyakit. Dalam hadis Nabi sebut, dawu mardakum bis sadaqah. Sembuhkanlah penyakit di antara kamu ini dengan banyak bersedekah. Dalam mengulas hadis ini, Ibnu Syaqiq rahimahullah dia cerita, pernah satu hari orang jumpa dengan Ibnul Mubarak rahimahullah. Ibn Mubarak ini tok guru pada Imam Bukhari, orang hebat. Jumpa dia mengadu, Tuan, saya ada sakit lutut, dah 7 tahun, luka tak kering. Walaupun buat dressing, nanti bleeding balik. Saya dah tak tahu nak buat apa. Tolonglah ikhtiarkan. Dah macam cara saya buat, saya tak tahu macam mana. Ibn Mubarak kata beginilah, awak balik ke rumah, awak balik cari kampung, di mana kampung tu ada selalu putus bekalan air. Awak buat satu tangki air di situ. Setiap kali orang buka paip air, awak niatkan, ya Allah, sembuhkanlah lukaku ini sebagaimana manfaat air ini diberikan pada orang kampung itu. Bila dia buat, ternyata sakit orang tu sembuh. Sebab memang Nabi beri jaminan, dawu mardakum bis sadaqah. Sembuhkanlah sakit di kalangan kamu dengan sedekah. Saya percaya dalam dewan ini, orang muda mungkin tak ramai lah ada penyakit. Tapi kalau orang luar ramai, darah tinggi, kencing manis, macam-macam. Saya ingat kencing manis ni dah jadi normal dah sekarang ni, orang Malaysia kuat minum manis. Mungkin ada di sini yang kencing manis. Makan ubat macam-macam. Percayalah, salah satu elemen nak sembuh, sedekah. Nak cepat pergi infak untuk zakat, lagi cepat sembuh. Tapi niatkanlah, ya Allah, aku berzakat ni, potong zakat pendapatan bulanan ini, kau sembuhkanlah sakit aku. Dia kalau zakat kencing manis tu biasa, Tuhan boleh sembuhkan. Dia ada satu penyakit yang lebih teruk pada kencing manis, namanya kencing member. Tu kuang hajar punya penyakit. Itu teruk punya penyakit, kencing member. Tu kuang hajar betul penyakit tu. Itu tak ada ubat lah, jawab kena tumbuk lah jawab. Janji pukul 3, pukul 6 baru sampai. Jadi yang kedua, yang kata duit ni jaga kita, kata ulama, duit tu bila kita sedekah, dia tak pernah berkurang. Ma naqasat sadaqatun min malin, kata hadis dalam riwayat Muslim, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Tak tahu kenapa ni magic. Dan yang berjanji ni Tuhan. Allah janji, engkau sedekah, aku akan gantikan. Allah Ta'ala kalau berjanji, dia mesti tepati janji. Sebab Allah Ta'ala ni dia punya prinsip dia, janji ditepati. Mesti ditepati janji. Kalau dia kata dia ganti, dia mesti ganti. Tapi bagaimana dia ganti, itu bukan masalah kita. Berzakatlah, bersedekahlah, don't worry. Sampai Nabi sebut, orang yang pergi haji umrah pun Allah ganti duit dia. Sebab itu orang pergi haji, pergi umrah, walaupun habis duit puluh ribu, mana ada balik jadi miskin. Pernah jumpa pok-pok saudara kita pergi Mekah, pergi umrah, dia pun tak ada duit juga. Pergilah umrah di Mekah, ada dengar cerita balik jadi asnaf minta zakat? Tak ada. Balik makan ek lagi ada. Wah, begini dengan spek kamera, serban semua. Duit dia tak berkurang. Tapi kalau kita pergi Gold Coast Australia, balik belum tentu kita boleh hidup seperti normal macam biasa. Makan Maggi itu biasa. Balik Gold Coast makan Maggi, padai muka. Duit tak ada. Tuhan tak ganti duit pergi tempat lain. Tapi pergi Mekah, Tuhan ganti. Itu yang kedua. Yang ketiga, duit tu bercakap, kuntu aduwaka fa ahbabtani. Dulu kita bermusuhan, tapi sekarang kita adalah kekasih. Ingat, duit dalam poket kita musuh. Innama amwalukum wa auladukum fitnah
wallahu indahu ajrun azim. Surah At-Taghabun ayat 15. Ingatlah, duit kamu, anak kamu fitnah, ujian bagi kamu. Dan dari sisi Allah lah pahala yang paling besar sekali. Anak kita dengan duit kita, ini semua akan jadi bala untuk kita di akhirat. Dia musuh kita. Baru nak masuk surga, anak tarik. Abah nak tinggal kami ni. Abah masuk surga seorang. Mana Haji? Abah pergi masjid semayang. Kami Abah tak tanya semayang ke tak. Jomlah join kami masuk mahkamah sekali. Lah, kita baru nak bersenang-lenang dengan bidadari, anak buat kacau pula dah. Dia akan jadi gangguan pada kita. Duit pun sama juga. Baru nak melangkah, datang duit. Nyek, terbang. Tuan, mana mau lari? Ni dulu dapat, mana saya ni? Tuan ada main sikit rasuah-rasuah, kong kali kong ni, tak boleh. Undur balik tuan, tak boleh masuk surga. Kacau, duit akan kacau. Tapi bila kita bersedekah, berinfak, duit ni akan mempermudahkan urusan kita di akhirat. Kemudian yang keempat, duit tu bercakap, kuntu faniyatan fa'abqaitani. Dulu saya fana, tak ada yang kekal. Tapi bila awak sedekah, infak, zakat, saya akan jadi kekal lepas ni, kata duit. Tuan-tuan pernah dengar pencen kubur? Salah satu daripada pencen kubur adalah infak, sedekah dan zakat. Kita pencen di dunia mungkin kita boleh kumpul, tapi pencen akhirat, pencen kubur, itu belum tentu lagi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada 7 amalan yang kalau kita buat, dia akan jadi insurans di dalam kubur. Pertama, mengalirkan sungai, dengan syarat orang minum lah. Yang kedua, menulis mushaf, dengan syarat selagi dibaca. Paling basic, tulis Yasin 83 ayat. Tulis, siap 83 ayat, laminate elok-elok, photostat, laminate, beritahu anak isteri, abah kalau meninggal, tak payah tempah Yasin, tak payah curi Yasin dekat masjid, tak payah. Pakai je yang abah tulis ni, photostat banyak-banyak. Panggil orang masjid datang tahlil, edarkan yang abah tulis tangan ini. Allah. Selagi dibaca, selagi tu kita dapat pahala dalam kubur nanti. Yang ketiga, menggali perigi, dengan syarat selagi digunakan. Yang keempat, mengajar ilmu, dengan syarat selagi orang amalkan. Yang kelima, tanam pokok, dengan syarat selagi dimakan haiwan dan manusia. Yang keenam, meninggalkan anak-anak soleh, dengan syarat selagi mendoakan. Dan yang ketujuh, infak, orang yang bersedekah, untuk apa juga manfaat kepada manusia ataupun haiwan. Dan kita berzakat ini, dia punya efek begitu banyak. Dan yang kelima, duit tu bercakap, kuntu qalilatan fakassartani. Dulu saya ni sedikit tapi sekarang jadi banyak. Dia panggil multiplier effect. Contoh, kalau di dalam zakat kita dengan PPZ Mawib ini, dia banyak skim. Salah satunya bantu budak-budak belajar. Budak Mesir, budak apa, kita bantu dengan duit zakat yang tuan-tuan potongan gaji. Bayangkan multiplier effect-nya bagaimana. Budak-budak tu belajar ilmu di Mesir, balik dia jadi penceramah, mengajar masjid surau. Dia jadi alim sebab duit tuan-tuan. Tuan-tuan makan komisen je siang malam, duduk rumah goyang kaki, dia ceramah penat, tuan-tuan dapat pahala. Allah. Sebab dia alim kerana tuan-tuan. Dalam kitab Duratul Nasihin ada satu cerita. 3 orang lelaki-lelaki, dia bergaduh depan surga. Dia kata, aku layak masuk surga, layak masuk lebih cepat pada engkau. Orang kedua kata, mana boleh, aku lagi layak. Gaduhlah. Akhirnya datang malaikat tanya, ni apa hal gelai-gelai ni? Kata lelaki pertama, tuan, saya paling layak masuk surga lebih cepat. Malaikat tanya, kenapa pula awak layak? Saya dulu dapat haji mabrur, jadi saya layak masuk surga nombor 1. Malaikat tanya, kamu tahu di mana orang haji mabrur masuk surga cepat? Jawab Pak Haji ni, dulu saya pergi kursus haji tuan, 17 siri saya pergi, tak ponteng. Dalam tu ceramah tu sebut, siapa dapat haji mabrur, dapat surga lebih cepat masuk pada orang. Hari ni saya nak claim lah tuan. Orang lain sibuk buat apa, saya lah dulu. Malaikat pun kata, beginilah Pak Haji. Pak Haji dapat ilmu tu masa dengar ceramah bukan? Ceramah orang tabung haji. Boleh tak kita bagi orang tabung haji tu dulu masuk surga, sebab kerana dia Pak Haji dapat mabrur. Pak Haji tu fikir, betul jugalah, kalau dengan ustaz tabung haji tu saya okey kompromi, dengan yang lain ni saya tak nak, dia kata. Okeylah, bagi penceramah dulu masuk. Tanya pula laki-laki yang kedua, awak ni apa hal ni nak masuk surga lebih cepat? Saya tuan, saya dulu mati syahid fi sabilillah. Saya pergi ini sampai ke Arakan, saya berlawan dengan macam-macam tentera ni. Akhirnya saya mati syahid fi sabilillah. Saya nak claim lah saya mati syahid kan. Kata malaikat, awak tahu di mana mati syahid cepat masuk surga? Saya dengar ceramah jugalah dekat masjid gini. Malaikat kata, kita bagi ustaz tu dululah masuk. Okeylah ustaz.
Malaikat pun panggil, mana dia ustaz ni, orang alim ni, sila masuk surga cepat daripada orang lain. Tiba-tiba orang alim ni pun rendah diri. Mereka kata, Tuan malaikat, kami mengaku kerana kami ramai orang jadi baik. Tapi kami kena mengaku juga kami jadi baik, kami jadi alim kerana dulu ada yang bantu kami. Kami masa kecil belajar tak ada duit, orang tua kami susah. Tapi ada orang kaya-kaya bantu, biayai, tanggung pelajaran kami. Allah. Daripada sekolah menengah sampai pergi Mesir, belajar kapal terbang, bagi tiket. Balik ke Malaysia, bagi pula bekerja jadi tok imam apa semua. Dan kami mengajar masyarakat. Jadi kami fikir yang lebih layak masuk surga adalah orang-orang yang pernah membantu kami dulu. Malaikat pun panggil, mana dia orang kaya-kaya yang pernah bantu ustaz-ustaz ni dulu masa belajar. Silakan kamu masuk surga lebih cepat daripada orang lain. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tuan-tuan pilih. Tuan-tuan nak masuk surga sebab haji mabrur? Belum tentu. Ingat haji mabrur senang dapat. Haji mabrur susah. Tanya ustaz ni, dia lama duduk tanah suci. Haji mabrur susah. Haji mabrur ni nak ukur paling basic. Kalau masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia haram pergi masjid, tak mabrur lah jawabnya. Itu tak mabrur nama itu. Itu haji mabrur, haji nomoto itu. Nak dapat mati syahid? Belum tentu. Kita mati takut nak melintas jalan, pandang 10 kali kiri kanan. Punyalah jah sayang ke nyawa. Orang mati syahid ni orang berani mati. Kita nak masuk surga sebab alim, payah nak jadi orang alim. Tapi masuklah surga kerana memperbanyakkan membantu orang. Macam dalam contoh zakat, kita ada banyak zakat. Pertama zakat emas dengan perak. Ni perempuan ni saya tengok melampau bling-bling je tangan, cincin, gelang macam-macam. Lepas ni kan ada gerai PPZ di bawah, jangan lupa rujuk ya. Tanya, sebab dia emas perak ni, emas simpan pun zakat, emas pakai pun zakat sebenarnya. Jangan main-main. Orang selalu ingat emas pakai tak kena zakat. Tak, kena zakat juga. Ada kira-kira dia. Kalau emas simpan dalam gobok, dalam almari, tu kenalah. Macam arwah mak, arwah tok kita punya kan. Emas dia kan besar-besar macam rantai Metallica. Malu nak pakai. Pakai macam Ali Gusti punya menang ni. Jadi kita pun segan nak pakai. Simpan almari. Tu kena zakat. Sebab itu emas yang tak dipakai sekali pun dalam tempoh setahun, kalau dia punya nilai menyamai atau melebihi 85 gram nisab, maka wajib zakat 2.5%. Details boleh tanya dekat gerai bawah. Lepas itu nak selamat sekali-sekala pakai. Ada kenduri mana pakailah sekejap. Bongkok begini berat. Gini bongkok. Melaramlah sekali-sekala. Kalau emas yang sedang dipakai pun kita tengok uruf. Emas yang kita pakai sebagai perhiasan dalam tempoh setahun tak wajib keluar zakat kecuali melebihi uruf. Macam kita di wilayah persekutuan, kita punya uruf ini kita tengok berapa dia punya nilai yang terkini. Saya tak pasti yang terkini. Mawid menetap berapa? 800 gram emas ya. Okey, kalau pakai lebih pada 800, contoh sekilo lah emas dia pakai. Daripada telinga, leher, siku, ada lengan pulak sini, gambar ular besar sini, ada pulak kepala lutut, kat pinggang tangkai emas pulak lagi, kaki kling. Timbang sekilo, kena lah. Kalau tak nak bayar, jangan lebih daripada 800 gram. Begitulah. Senang kan, turunlah sekejap tanya dengan ada abang-abang kita di bawah tu, boleh bincang lah. Ini untuk orang perempuan saja. Tuan-tuan janganlah pakai emas. Tuan-tuan pakai emas bayar zakat pun tak diterima. Sebab zakat ni bukan, emas ni bukan untuk orang laki-laki. Beres emas, sekarang boleh cek. Yang kedua, duit simpanan. Sebab itu bagus ada tok daripada bank-bank yang Islami ini, dia orang dah siap potong kita punya zakat apa semua. Kalau bank yang tak ada zakat, yang tak dizakatkan, itu kena usaha sendirilah. Yang ketiga, perniagaan kena zakatkan. Yang keempat, kita punya saham kena zakatkan. Yang kelima, kita punya pendapatan, gaji ataupun penghasilan, kita kena bayar zakat. Katalah gaji kita 1,000 sebulan, darat 12, darat 2.5. Lebih kurang adalah RM300 setahun. Alah, 300 setahun. Bukan setiap bulan, 300 setahun. Kita punya selipar je, kasut kita sebelah 300. Sebelah 300 ke? Bukan sepasang. Lempar je lah 300 setahun. Zakat ni kita bayar bukan sebab benda tu wajib. Memang wajib.
Tapi zakat ni kita bayar sebab simbol kita bersyukur. Tuhan, terima kasih nikmat. Setahun aku kerja ni, rezeki kau bagi banyak. Kau bagi aku lebih dari yang sepatutnya. Aku ucap terima kasih. 300 ni pun tak padan dengan nikmat Tuhan bagi. Tapi bagi sajalah. Zakat pendapatan. Kemudian zakat pertanian. Yang ketujuh ternakan. 8 rikas ma'adin. Ni panjanglah. Bayangkanlah pihak PPZ Mawib, dia ada 28 skim untuk nak membantu golongan asnaf sekitar wilayah persekutuan. Masa kami di Negeri Pahang banjir besar dulu, yang paling banyak membantu kami adalah Majlis Agama Islam Wilayah. Majlis Agama Islam Pahang pun bantu juga kan, marah pula kaku kan. Pahang pun bantu. Dak yang banyak membantu Majlis Agama Islam Wilayah. Dia orang banyak membantu. Banyak bantu. Bayar 5 juta dia orang bantu. Duit siapa? Duit tuan-tuan lah yang bayar zakat ni. Di Pahang masjid ada 604 buah. Pahang 22 masjid di Temelur, 11 Jerantuk, 5 di Maran, total loss. Siapa yang datang untuk banyak membantu? PPZ Majlis Agama Wilayah lah. Dengan duit daripada sumbangan daripada dalam PPZ. Dia Terengganu dengan Pahang dapat 500,000 bantuan. Kelantan dia bagi 1 juta kalau tak salah saya. Semua duit daripada zakat. Begitu juga agihan untuk fakir miskin. Kalau tuan-tuan rajin hari Jumaat pusing di Kuala Lumpur, tuan-tuan boleh tengok setengah masjid dia akan bagi makan percuma kepada orang yang datang hari Jumaat. Mana datang duit? Itu untuk asnaf. Daripada bantuan zakat juga. Makan percuma, macam-macam diberikan. Untuk Ramadan, sepanjang Ramadan, surau Jumaat, masjid dan surau-surau di wilayah persekutuan semua dapat peruntukan 1.4 juta kurang lebih buat program macam-macam, ceramah apa semua. Bayangkanlah berapa multiplier effect yang tuan-tuan akan dapat hasil daripada zakat. Sebagai penutupnya, saya ingin bawa cerita zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman, dia arahkan semua rakyat dia datang bayar zakat. Macam sekarang lah, semua datang dengar taklimat zakat. Nabi Sulaiman pun perintahkan rakyat dia ni manusia termasuklah haiwan pun datang. Jadi dalam kisah tu disebutkan gajah datang bawa kerbau, bawa sumbangan dia lah. Kerbau pun datang bawa kambing. Kambing pun datang bawa ayam. Ayam pun datang bawa belalang. Belalang datang bawa semut. Beratur depan Nabi Sulaiman. Kebetulan gajah duduk sebelah belalang. Gajah bila tengok belalang bawa semut, dia pun menganjing lah. Belalang, semut je. Tengok kawan, kerbau, ini baru semangat, ini macam. Belalang kecil hati, mentang-mentang dia bawa semut. Percakapan dia Nabi Sulaiman dengar. Nabi Sulaiman pun sebut al-hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian sesuaikan dengan orang yang memberi. Gajah datang bawa kerbau, munasabah saiz dia. Yang tak munasabah, belalang datang bawa kerbau, itu tak munasabah. Awak kecil sumbangan besar. Contoh puan-puan grade N19 nak buat sumbangan tarah orang BK7, tak boleh lah. Ikut kesesuaian grade masing-masing lah. Ustaz, saya teruja nak bersedekah Ustaz. Saya dah semangat ni, saya nak jual rumah nak apa. Habis kau tidur mana? Saya tidur pintu gerbang je lah, tak apalah. Kerana agama tu tak cerdik namanya. Janganlah sampai kita merempat. Belalang buat cara belalang, bawalah semut. Belalang bawa semut, munasabah saiz dia. Yang lebih tak munasabah, kalau gajah datang bawa semut, tu kedekut namanya. Jadi saya kira warga UPNM di sini gajah-gajah belaka mudah-mudahan. Wahai gajah-gajah sekalian, marilah kita sumbangkan cara gajah. Mudah-mudahan ya. Sekadar itulah saja sembang-sembang tengah hari ini tuan. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga dapat bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Sekali lagi saya menyeru kepada seluruh warga UPNM, sama-samalah kita memberi sokongan kepada PPZ Majlis Agama Islam Wilayah, sebab maruah orang Islam terletak pada Majlis Agama Islam. Kerana pemilikan harta apa semua, benteng terakhirnya adalah terletak pada wakaf-wakaf orang Islam. Yang ini tak akan siapa-siapa mampu mengusiknya sampai bila-bila. Sama-sama kita membantulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, itulah tadi ceramah atau pengajaran yang sudah disampaikan oleh Ustadz Badlisyah. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan untuk mengamalkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Badlisyah. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan saya kira cukup ngaji bareng pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, barokah dan berlimpah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.